Kita lihat kita dah berjaya flatten the curve dalam satu tempoh yang agak lama sebenarnya, tapi kita masih gagal untuk cecah zero case ataupun satu digit case untuk 7 hari straight atau mungkin lebih daripada itu. Jadi sebenarnya apa lagi yang kita tak buat yang menyebabkan kita gagal untuk achieve that? Lepas tu soalan kedua ialah dalam keadaan penurunan kes masih belum konsisten, dan juga baru-baru ini Korea Selatan kata mereka dilanda gelombang kedua. Kenapa dalam keadaan itu, kenapa kita benarkan majlis perhimpunan ramai seperti perkahwinan yang ia dilihat sebagai risiko yang tidak perlu? Kalau kita lihat unjuran, iaitu kita menggunakan model yang telah digunakan pakai oleh Kementerian Kesihatan, iaitu SIR model ya. Jadi kita lihat kalau kepatuhan tu unjuran kita untuk warga Malaysia ataupun rakyat Malaysia, kita memang di bawah unjuran tersebut. Berarti kepatuhan kita tinggi. Jadi kita telah kenal pasti peningkatan kes sebelum ni, contohnya meningkat ke 187, 277 melibatkan parti dan padi. Jadi sekarang ni kita telah selesaikan masalah parti dan kita perlu melihat kepada padi pula, pendatang asing dengan izin, supaya mereka juga patuh pada SOP, mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjalankan ataupun mengambil langkah untuk menjaga kebersihan. Jadi dan kita juga kenal pasti antara penularan di kalangan warga asing yang bekerja di Malaysia ialah perumahan mereka, contohnya bilik yang sempit dan sebagainya. Jadi inilah ada kita dah lihat bagaimana kita perlu mengatasi masalah-masalah yang telah kita kenal pasti. Jadi yang kedua. Jadi kalau keseluruhannya kita nampak masih kita dalam terkawal dan juga kita dapat kawal dan juga cegah daripada penularan COVID-19. Kita tak ada kes meningkat secara mendadak walaupun selepas Hari Raya ataupun selepas 2 minggu kita dalam PKPP. Dalam tempoh 2 minggu selepas PKPP dijalankan dan masih kes yang kita catatkan setiap hari masih terkawal. Jadi kalau masih terkawal, maksudnya kepatuhan rakyat Malaysia tu tinggi. Jadi apa yang kita perlu laksanakan sekarang ni ialah seimbangkan, iaitu nyawa dan mata pencarian, iaitu life dengan livelihood. Jadi untuk mencapai keseimbangan tersebut, kita membenarkan sektor-sektor lain membuka dan kita masih memantau dengan teliti penularan COVID-19. Jadi daripada pemantauan kita, contohnya kita masih menjalankan saringan kepada ID dan SARI, dan kita tambah sekarang ni menjalankan saringan kepada kes-kes sebelum pembedahan. Kita dah laksanakan lebih 42,000 kes-kes. Jadi masyarakat yang positif sekarang ni kurang pada 0.1%. Jadi itu yang dapat kita kesan. Dan kita akan menjalankan pemantauan, dan memang kita tahu virus COVID-19 masih di dalam masyarakat. Tetapi apa yang kita boleh jalankan ialah untuk memutuskan penularan jangkitan COVID-19 ni, kita kena mengamalkan penjarakan yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau kita boleh mengamalkan penjarakan sosial iaitu yang selamat, iaitu 1 meter, kita boleh benarkan lagi banyak sektor-sektor yang lain untuk buka, dan kita masih akan memantau. Tetapi kalau ada outbreak di satu-satu lokaliti, kita akan menjalankan EMCO ataupun SEMCO di kawasan tersebut, iaitu kita saring semua orang di kawasan ataupun di lokaliti tersebut, dan kalau kita dah saring, kes yang positif kita akan asingkan dan kes yang negatif kita akan kuarantinkan untuk tempoh 2 minggu. Itu tindakan kita. Dan sekarang ni kita ada 9 kumpulan sasar yang kita masih menjalankan saringan. Jadi kita akan tingkatkan lagi saringan kita kepada kumpulan sasar dan untuk mendapat pengawasan sama ada virus ni masih ada di komuniti, masih merebak atau tidak. Jadi setakat ni masih terkawal dan kes yang kita lihat seharian semakin berkurangan. Dalam tempoh minggu ni pun kita dapat 2 angka dan 1 angka. Semalam pun 1 angka, hari ini pun 1 angka. Dan mungkin dalam tempoh sebulan lagi, kalau kita patuh kepada SOP dan patuh kepada nasihat Kementerian Kesihatan, mungkin kita akan mencapai 0 kes.
Jadi itulah matlamat kita. Unjuran kita memang mengatakan dalam pertengahan bulan Julai, kalau rakyat Malaysia patuh kepada SOP, kita boleh mencapai sifar. Jadi tindakan itu bukan tindakan Kementerian Kesihatan, tetapi rakyat Malaysia kena patuh kepada SOP.